Oke, untuk video kali ini, Cikgu akan mengajar berkaitan dengan geografi tingkatan 3, bab 1, yaitu jadwal dan graf. Oke, ini termasuk dalam tema kemahiran. Oke, dalam video kali ini, Cikgu hanya akan fokus cara untuk melukis graf garisan mudah. Oke, sebab sebelum ini kita sudah belajar cara melukis graf bar mudah. Jadi untuk video kali ini kita fokus pula cara-cara untuk melukis graf garisan mudah. Oke, jadi selepas menonton video ini, pastikan murid-murid mendapat dua input yang penting. Oke, yaitu yang pertama menyatakan ciri-ciri graf dan kegunaan graf garisan. Yang kedua, melukis graf garisan dengan langkah yang betul. Oke, pastikan murid-murid dapat mencapai kedua objektif ini selepas menonton video ini. Oke, di akhir video ini, Cikgu sudah sediakan satu soalan pengukuhan berkaitan dengan graf garisan mudah. Jadi pastikan selepas menonton video ini, murid-murid menjawab soalan yang sudah Cikgu sediakan itulah. Oke, sebelum menonton video ini, pastikan murid-murid membawa buku teks bersama-sama ataupun membuka buku teks digital bersama-sama untuk lebih paham berkaitan dengan cara-cara melukis graf garisan mudah. Sebab semua maklumat ini Cikgu ambil dari buku teks, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing. Oke, tanpa membuang masa, kita masuk terus dalam graf garisan mudah. Oke, jadi sebelum kita belajar cara melukis, kita mesti tahu apakah ciri-ciri graf garisan mudah. Oke, ada 3 ciri dalam graf garisan mudah. Yang pertama, graf dilukis secara garisan yang panjang. Oke, kedua, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar, tiada perubahan. Oke, ini Cikgu akan terangkan dalam gambar yang sudah Cikgu sediakan sebentar nanti. Oke, jadi ada 3 ciri graf mudah. Kita belajar pula apakah kegunaan. Pertama, untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Oke, itu kegunaan graf garisan mudah. Jadi antara contoh data yang dipersembahkan dalam bentuk graf garisan mudah ini, yang pertama ialah minsu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman, dan banyak lagi. Ini antara contoh-contoh dia lah. Oke, sekarang kita lihat gambar yang sudah saya sediakan ini. Boleh didapati dalam buku teks juga. Oke, ini adalah contoh gambar graf garisan mudah. Oke. Jadi apa yang Cikgu mau terangkan sini? Tadi kita belajar tentang ciri-ciri. Oke, kalau kita nampak graf garisan ini, dia tidak terlalu curam. Oke, dia landai. Jadi maksud dia tidak mengalami perubahan yang banyak. Sekiranya garisan ini curam ke bawah ataupun curam tinggi ke atas, itu maksud dia mengalami perubahan data yang besar. Tetapi apabila dia lurus tanpa apa-apa perubahan, maksud dia data tersebut tidak mempunyai perubahan. Oke, jadi apa yang Cikgu mau terangkan dalam gambar ini? Semasa melukis graf garisan mudah, pastikan murid-murid tidak lupa untuk beberapa aspek ini untuk dimasukkan dalam graf garisan masing-masing. Yang pertama, graf garisan mudah mesti ada tajuk. Oke, ini tajuk dia. Guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Ini adalah tajuk. Oke, kedua yang perlu ada, paksi menegak mestilah mewakili skala. Oke, skala. Paksi menegak menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi. Yang ketiga, oke, paksi mendatar mewakili tahun. Oke. Yang seterusnya, pastikan Anda melukis ataupun menulis skala penyata di bawah graf masing-masing, di bawah paksi mendatar ini. Oke, biasanya skala yang ditulis ialah skala penyata. Ingat, skala penyata. Oke, seterusnya murid-murid perlu tulis sumber. Nah, ini sumber, pastikan ada sumber. Semua jawaban, semua lukisan graf garisan mudah, pastikan tulis sumber di bawah sebelah kanan. Seterusnya, jangan lupa tulis pemboleh ubah di atas ini.
Oke, jadi itu mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 aspek yang perlu ada dalam sebuah graf garisan mudah yang lengkap. Oke, sekarang kita belajar pula cara-cara untuk melukis ataupun membina graf garisan dengan langkah yang betul. Oke, jadi kita membina graf garisan menggunakan jadwal ini. Oke, ini adalah contoh di buku teks, boleh rujuk muka surat 11. Oke, jadi langkah pertama apabila kita mau melukis graf garisan mudah, langkah pertama dia kita perlu lukis paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Oke, itu adalah langkah pertama. Oke, lepas itu kita tulis paksi mendatar mewakili tahun. Oke, manakala paksi menegak mewakili jumlah guna tenaga berdasarkan jadwal ini. Oke, lepas itu paksi pilih skala yang sesuai. Oke, skala tersebut pastikan skala yang Anda pilih dia dapat merangkumi semua jumlah ataupun semua data yang ada dalam jadwal inilah. Oke, skala dalam jadwal ini, dalam contoh di sini dia pilih skala menegak 1 cm mewakili 1.000.000 orang. Oke, sebab dalam jadwal ini kita lihat 11.900.000 orang. Maksudnya di sini semua ini ialah dalam unit juta. Oke. Langkah kedua, selepas Anda buat semua langkah pertama tadi, langkah kedua tandakkan titik di atas kertas graf untuk menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Oke, cikgu mau tekankan sini apabila Anda melukis ataupun menulis tahun di paksi mendatar, pastikan tahun itu kamu lukis start dari sini. Oke, dari kosong sini, dari kosong supaya graf garisan tersebut tidak terapung-apung. Oke, lepas itu start dari kosong dan seterusnya lah. Oke, yang ketiga, sambungkan semua titik-titik yang ditandakan itu dengan satu garisan. Jadi apabila kita sudah menandakan titik-titik tersebut, kita sambung menjadikan dia satu garisan. Oke, labelkan paksi menegak dan paksi mendatar. Berikan tajuk yang sesuai pada graf. Oke, itu saja penerangan untuk cara-cara melukis graf garisan mudah. Sekiranya murid-murid tidak paham, bolehlah letakkan soalan di ruangan komen di bawah ataupun boleh PM personal cikgu untuk bertanyakan bagian-bagian yang masih murid-murid tidak paham. Oke, jadi untuk soalan, cikgu sudah sediakan satu soalan graf garisan mudah sini. Jadi cikgu mau semua murid-murid cikgu jawab soalan ini dalam kertas graf. Oke, itu sahaja penerangan untuk graf garisan mudah. Jadi kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang, yaitu cara-cara melukis graf gabungan. Oke, sekian dan terima kasih.